بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung lagi pengajian kita dalam kitab Bahrul Mazid. Pagi ini kita baca bab yang ke-39. Babu man kana fi hajati ahlihi wa aqimati shalah. Betul? Ya? 41. Bukan 39. Kan sudah saya 41 dan ini akan orang yang sombong. Hadis yang menganjurkan telah telan bumi orang yang sombong dan azabnya. Betul? Semua betul? Kalau semua betul saya salah. Saya seorang aja yang 39 aja. Kita lah saya tahu. Cara catat pun pakai tanda aja. Letak tanda aja. Tak apalah. Yang ke-41 ya. Babu maja fi hasafil muhtali wa azabi. Bab yang telah datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan telan bumi. Ya. Ditelan di bumi akan orang yang sombong dan azabnya. Muka surat 277. 277. Jumpa? Ada yang terjumpa lagi yang tangan? Dah jumpa. Alhamdulillah. Tengok apa dia. An Abdullah ibni Umar ibni Amru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kharaja rajulun mimman kana qablakum fi khullatillah yahtalu fiha wa amara Allahu al-arda wa akhadhathu wa huwa yatajaljalu fiha aw qala yatalaju fiha ila yaumil qiyamah. Sahih, hadis ini hadis sahih. Apa itu sahih? Betul ini benar ni hadis. Bukan reka-reka, bukan kutip-kutip. Nah ya, bukan cipta-cipta dah. Daripada Abdullah bin Amru bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keluar seorang daripada orang yang ada ia dahulu. Orang dulu lah. Keluar seorang daripada orang yang ada ia dahulu daripadamu. Orang dulu daripada kita. Sahabat tu ya. Nah, dahulu daripadamu. Pada pakaian baginya. Pada pakaian baginya menyombong. Dia pakai semua sombong. Nah ya. Kalau kain tu melerit sampai ke tanah. Nyapu tanah. Nah, kalau seluar pun orang itu juga. Nah,
tanda sombong itu ya. Nah, dengan jalan mengentok aja. Nah, macam lah itu sombong ya. Keluar seorang daripada orang yang ada dahulu daripadamu pada pakaian baginya menyombong diri ia padanya. Maka menyuruh Allah akan bumi, maka ditelannya akan dia. Maka iaitu tenggelam ia di dalam, tenggelam dalam bumi. Atau bersabda ia terkapai-kapai ia padanya hingga hari kiamat. Dia tak ada tenggelam tapi terkapai-kapai lalu mengenai tulang agak ni. Itu zaman dulu lah ada berlaku jenis itu ya. Jadi maknanya ngapa? Sombong, ego, takabur. Ini sifat-sifat ini siapa yang layak? Hanya Allah saja yang layak. Nak takabur ada. Tak apa, Allah tak apa. Kerana Allah memiliki semuanya. Dia menjadikan semuanya. Jadi dia boleh tak takabur? Boleh. Yang kita? Apa yang ada pada kita? Apa yang ada pada kita? Apa pun tak ada. Kalau kita cantik, siapa bagi cantik? Allah bagi cantik. Kalau kita kaya, siapa bagi kaya? Allah bagi kaya. Kalau kita kuat, siapa bagi tenaga? Allah bagi tenaga. Dia apa yang ada pada kita? Apa pun tak ada. Itu Allah cabar manusia. Apa kata Allah? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Surah Al-Baqarah ayat berapa entah? Kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu ni boleh engkar dengan Allah Ta'ala? Mana kamu boleh tak ikut cakap Allah? Allah suruh tak nak buat, Allah larang buat juga. Sedangkan kamu tu asalnya apa tak ada, mati. Wa kuntum amwata, kita apa tak ada? Harta tak ada, tenaga tak ada, mata tak boleh nampak, telinga tak boleh dengar. Yang boleh datang siapa bagi? Allah bagi. Fa ahyaakum, dan aku hidupkan kamu, kata Allah. Udah hidup dalam tempoh-tempoh tertentu, summa yumitukum, kemudian dimatikan kamu. Udah hidup dimatikannya. Fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum, kemudian dihidupkan kamu balik. Lepas kiamat tu dihidupkan balik. Ini Allah kabar Al-Quran. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kamu di hari kiamat nanti akan dibangkitkan semula. Gimana kamu boleh sombong ni, boleh ego ni, boleh takabur ni? Kamu akan dibangkitkan semula. Dia nanti tu bukan bangkit begitu aja. Kenapa? Akan berjumpa balik dengan Allah. Summa ilaihi turja'un. Kamu akan berjumpa dengan Tuhan akan datang. Gimana kamu boleh sombong? Akhirnya kamu akan jumpa balik dengan Allah Ta'ala. Bila jumpa dengan Allah, apa nak jawab? Kenapa kamu ego? Kenapa kamu tak kabur? Kamu apa yang ada, apa tak ada? Itu dia. Itu tu zaman Allah uji manusia-manusia ni. Kenapa boleh sombong? Yang boleh sombong, boleh dia ego, boleh tak kabur, Allah saja yang boleh. Kerana dia memiliki segala-galanya. Apa saja dia boleh jadikan. Sebab di antara nama Allah tu Al-Mutakabbir. Apa dia Al-Mutakabbir? Yang takabur. Bagi Allah nama itu positif. Kita boleh tak? Beliau nama Al-Mutakabbir? Tak boleh ya. Kita tak boleh nak sombong, tak boleh nak act, tak boleh nak ego. Yang boleh Allah je. Lagi apa? Tengok. Amru bin Shu'aib an abihi an jaddahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala yahsyarul mutakabbaruna yaumal qiyamah amsal zar fi suwarir rajali ba'syahumuz zullu yahsyahumuz zullu min kulli makanin fayusaquna ila sijnin fi jahannama yusamma
bulasa ta'luhum narul anyari yusqawna min musarati ahli nar tinatil jabal tinatil khabal tinatil khabal. Hadis Hasan, hadis baik daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada bapa Amru, daripada Shu'aib, daripada bapanya, daripada neneknya. Bapa Amru nenek pada tu, dia turun daripada nenek pada bapa pada cucu, daripada Nabi SAW. Ya, sabdanya dikumpulkan orang tak kabur tu dikumpulkan dari kiamat Rasul lah. Pada hari kiamat umpama anak semut. Pokoknya tak kabur tu semua dikumpulkan tu. Allah jadi mereka tu suci semut. Macam semut mereka. Pada rupa-rupa laki-laki tak kabur pada hari kiamat. Umpama anak semut pada rupa-rupa laki-laki, dikelubungi mereka itu oleh kehinaan. Semut tu binatang kecil ke besar? Kecil. Mulia ke hina? Hina dia semut ya. Kerana dia dalam dunia dulu sombong, ego, ngentok jalannya. Kata pun tong. Itu jadi kami semut. Semut tu letak pada mana? Di tempat orang lalu lalang. Apa yang buat orang lalu lalang tu? Dia kacak-kacaknya. Itu semut ya. Kerana dia dalam dunia dia tak kabur. Rupa laki-laki diselubungi mereka itu oleh kehinaan daripada tiap-tiap tempat. Hina. Jalan ke mana pergi pun hina mereka. Dikacak ada orang. Maka dihalau akan mereka itu kepada penjara. Masuk penjara. Penjara akhirat dia. Kepada penjara dalam neraka. Neraka udahlah, neraka tu api saja. Penjara apa tu tak boleh keluar. Dinamakan dia bulas. Apa bulas tak? Ya, mengatasi mereka itu oleh api daripada segala api. Api neraka tu mengatasi segala api-api yang lain. Saya dah banyak kali sebut dah. Api neraka itu selemah-lemahnya apa? Tuan-tuan, selemah-lemah api neraka itu macam mana? 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Tengok kenyataan ni. Dah banyak kali sebut dah pun. Kalau tak tahu juga benar-benar pun selemah-lemah api neraka ialah 70 kali lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Faham tentang ni? Sekali lagi, one more time. Selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Sebelum nuhai kan? Api dunia ni apa yang paling kuat? Elektrik, gas, laser. Bagi saya lah, bagi tuan-tuan dan puan-puan saya tahu. Mana pakar-pakar sains tahu lah apa yang paling kuat. Laser tu busi mencair, tenaga mencair, kayu kentung. Itu kalau laser. Ini laser tu suka kuat api dunia, tapi api neraka tu paling lemah 70 kali ganda lebih kuat daripada laser, 70 kali ganda lebih kuat daripada elektrik, 70 kali ganda lebih kuat daripada gas. Itu api dunia ya. 70 kali ganda. Tak tertahan kita. Kepada penjara dalam neraka dinamakan dia bulas. Mengatasi mereka itu oleh api daripada segala api. Apa saja api tak boleh nak lawan dia. Dia beri minum mereka itu daripada perahan isi neraka. Air dari neraka tu panas tu sejuk. Neraka mana dia yang sejuk perahan isi neraka daripada tanah danurnya. Danur tu kan? Danur tu apa namanya? Air yang
Daripada bangkai yang busuk tu namanya danur. Bila daging tu repot, ada tak berayo-rayo? Itu namanya danur. Bukan nanah, dia lebih busuk daripada nanah. Nanah tu busuk dah, tapi danur tu lagi busuk daripada nanah. Ya. Apa nak minumnya? Itu dia. Itu dah neraka ya. Jadi danur, minumannya danur. Haru ya. Itulah hadis tu ya. Dalam Quran kata apa? Minuman mereka ialah minuman daripada air kemah yang mendidih. Dalam Quran. La'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minha al-butun fasharibuna alaihi min al-qamim fasharibuna syurbal him. Surah Al-Baqarah ya. Makanan mereka ialah buah-buahan daripada pokok zakum. Buah-buahan daripada pokok zakum. Buah apa? Pokok zakum buah apa? Buah zakum lah, ya Allah. Pokok 6 buah mana ada lain-lain? Pokok royan buah apa? Royan. Pokok manggis buah apa? Manggis. Pokok mutan buah apa? Pokok buah mutan. Pokok zakum buah apa? Buah zakum. Adakah pokok lain buah lain? Ada tak pokok lain buah lain? Ada. Pokoknya kabung. Buahnya kantor. Pokok lain buah lain. Tahu kantor? Kantor. Bukan kantor macam ni. Buah kantor. Putih aja. Apa je entah? KNTO, KNTAU. Kantau kata ada pun kata ada orang berkantau, kantau ada. Itu dah. Ini makanan mereka ialah buah-buahan dari pokok zakum. Zakum ni tuan-tuan buahnya. Yang pertama panas. Udah panas berduri pula tu. Udah berduri tu pahit. Pahit, berduri, panas. Maka makanlah mereka buah zakum tu sehingga penuh perut mereka tu. La'akiluna min syajarin min zakum famali'una min halbutun. Sebab perut penuh dengan buah zakum tu yang panas, yang berduri tu. Fasharibuna alaihi min al-khamim. Minuman mereka ialah daripada air yang mendidih. Air yang mendidih. Air panas. Panas apa dah? Air timah tu. Timah tu kan nama orang. Timah apa? Logam. Di bakar sampai cair. Udah menggelgak air tu, minum. Fasharibuna syurbal him. Minumlah mereka seperti seekor kaldai. Yang kaldai minum. Himar minum. Mana himar minum? Sikit-sikit ke? Himar minum. Macam tu lah. Air panas tu. Itu keadaan makanan dan minuman dalam neraka ya. Baik, ketahuilah kiranya ya saudaraku, orang yang sombong itu ialah orang yang membesarkan diri gue. Sombong seperti ini membesarkan diri, akulah yang paling baik, akulah yang paling handal, akulah yang paling kaya, akulah yang paling kuat, akulah yang paling cantik, akulah yang paling hebat dan sebagainya. Itu membesarkan diri. Maka keterangannya dan masalah orang yang membesarkan diri itu telah lalu diterangkan dia beberapa masalah. Beberapa masalah di dalam babnya, ada bab dulu ya. Dalam juzuk yang kedua, yang ke-12, kita baca yang ke-12 dalam kitab Bahrul Mazi ni ya. Juzuk yang ke-12 bagi Bahrul Mazi ini udah sebut dulu ni. Kita baca yang 17. Yang ke-12 ada cerita tentang orang tak kebun. Belum sempat siapa baca? Bahrul Mazi. Sekarang lagi tinggal berapa ni? Yang Sulaiman baca juzuk berapa? Yang kedua. Belum lagi 3, 4 belum lagi ya. Ya? 3 dah. 4 belum. 5 belum. Tak belum ya. Nanti kita baca kalau punya umur. Saya 17 ni. Baca 17, 18. Tak tahu lah. Sebulan boleh tentang berbuat lah. Ini betul lah. Ini yang ke-12 cerita tentang
Orang sombong tadi. Bahawa dalam juzuk yang ke-12 bagi Bahrul Mazi ini, maka di sini diterangkan lagi tambahan atas yang lalu itu. Ada ni yang 17 ni terangkan yang ke-12 dulu. Sesungguhnya orang yang sombong itu ialah orang yang menunjukkan peteras. Peteras itu bongkak. Sombong, bongkak, takabur, ego. Itu bongkak. Bongkak dirinya dengan sebab memandang dirinya cukup kuasa. Dan orang yang lain lemah. Bila banding orang lain itu namanya takabur. Kalau diri dia aja kata akulah yang paling kuat, akulah yang paling cantik, akulah yang paling handsome, akulah yang paling pandai, akulah yang paling cerdas, itu apa keluar? Di diri dia aja. Apa keluarnya? Salah. Mujub. Apa artinya? Mujub tu artinya heran diri. Heran kepada dirinya. Ada aku ni ya. Cantik aku ni ya. Lagi apa? Kaya aku ni ya. Itu mujub. Mujub tu untuk diri sendiri saja. Bila dibanding dengan orang lain, itu namanya takabur. Maksud saya ngajar ni. Handai saya ni ngajar daripada Ustaz Osman. Itu takabur. Kerana dah banding dengan orang lain. Faham tak? Kalau saya merasakan diri saya ni terror aja, itu belum takabur lagi. Bila banding dengan orang lain, baru namanya takabur. Kalau buat sesuatu bukan kerana Allah, itu namanya apa? Riak. Ada 3 tu. Ujub, riak, takabur. Mana nak? 3 tanda ya. Semua dosa besar mereka tu. Ujub, dosa besar. Heran diri. Lagi apa? Riak, buat satu bukan kerana Allah. Riak tu apa? Syirik kecil tau. Syirik yang kecil. Syirik tu dia menyebutkan Allah. Namanya riak. Syirkul asghar namanya. Takabur menyombongkan diri dia. Merasakan diri dia lebih daripada orang lain. Ini orang itu juga. Dengan apa? Dengan sebab memandang dirinya cukup kuasa dan orang lain lemah, atau memandang sebab memandang dirinya cukup kuasa dan orang lain lemah, dan atau memandang dirinya lebih baik dari orang-orang yang semuanya. Dari orang yang semua dia lebih baik. Ya, orang semuanya tidak baik, atau memandang ia akan dirinya kaya dan cukup rupa kekayaan, semua cukup belaka kaya ya. Apa yang tak ada semua ada belaka. Dan kaya, bergaya. Dan semua hina miskin. Semua yang lain tu hina miskin. Tidak ada mempunyai daya. Dan lain daripadanya yang demikian itu, maka apabila seseorang itu yang demikian, maka ialah seorang yang telah dihinggap oleh sombong. Ada penyakit sombong pada diri dia tu. Maka hendaklah ingat bahawasanya segala pandangan yang tersebut itu semuanya pandangan bohong. Tak betul tu, dia menghasilkan, dia syok sendiri dia je. Bohong mereka tu. Pandangan yang bohong dan pandangan tipu daya. Siapa nipunya? Syaitan tipu daya tu. Tipu daya syaitan. Kerana yang sebenar-benar kaya dan cukup semuanya, yang cukup semua padanya itu, ia apa? Ialah juga apa? Ialah juga Allah yang cukup segala-galanya. Yang lain semua tak ada. Tak, maksudnya Allah tu ada tulis Allah tu ya. Tak ada. Allah dua. Tak ada Allah tu. Ialah juga. Maksudnya Allah tu. Maksudnya Allah dua. Ada kitab pembantu Allah dua. Dia tertinggal Allah tu. Tulis untuk Allah kan. Dan yang cukup kuasa dan gagah, yang dan berlaku sebarang kehendaknya ialah Allah yang esa. Apa itu esa? Tunggal. Allah yang esa.
dan lain daripadanya semuanya lemah. Lain daripada Allah semua lemah. Malaikat lemah, jin lemah, manusia lemah, binatang lemah, burung lemah, ikan lemah, serangga lemah. Yang berkuasa hanya Allah Ta'ala saja. Yang lain semua lemah. Selain daripada Allah lemah mereka. Paling kurangnya mereka perlukan Allah untuk menjadikannya. Nah, malaikat siapa menjadikannya? Allah. Jin siapa menjadikannya? Allah. Binatang siapa menjadikannya? Allah. Walaupun kuat, singa kuat, rimau kuat, tapi siapa menjadikannya? Allah menjadikannya. Nah, burung siapa menjadikannya? Allah juga. Ikan siapa menjadikannya? Allah juga. Nah, semua Allah menjadikannya. Lemah belaka. Nah, semua kita ni lemah belaka. Yang berkuasa hanya Allah saja. Nah, benda bohong dan pandangan tipu daya syaitan. Kerana yang sebenar-benar kaya dan cukup semua padanya itu ialah Allah juga. Nah, dan yang cukup kuasa dan gagah dan berlaku sebarang kehendaknya ialah Allah. Allah menentukan segala-galanya. Allah menentukan manusia, Allah menentukan binatang, Allah menentukan jin, Allah menentukan burung dan sebagainya. Semua Allah menentukannya. Nah, dan lain daripadanya semuanya lemah dan dhaif, serta tiada boleh kuasa apa-apa sesuatu. Nah, dan hamba yang memandang seperti yang tersebut itu tidak dapatnya melainkan rosak atas dirinya. Rosak diri Allah tak ada apa-apa ya. Yang diri dia yang rosak, melainkan rosak atas dirinya dan dapat dosa ia. Tiadalah Allah Ta'ala sukakan orang yang sombong itu, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak suka, man kana, siapa-siapa yang muhtalan fakhura, yang sombong, yang ego. Artinya bahawa istilahnya Allah Ta'ala tiada suka ia akan orang yang ada ia menyombong, menyombong diri, buat puteras dan apa tu? Yang buat megah akan diri dia, megahkan diri dia. Ya, kalau dia megahkan diri dia, andai aku ni sudah dia mujud pun haram juga. Takabur pun haram juga. Riak pun haram juga. Mana dah? Tiga-tiga itu semua sifat yang haram, yang berdosa belaka, yang menyiksa dia. Kemudian dan telah datang kabarnya sebagai yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, yang katanya begini, An Abdullah bin Umar Amri wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kharaja rajulun man kana qablakum fi khullatin lahu yakhtalu fiha wa amara Allahu al-ard fa akhazathu fa huwa yatajaljalu fiha aw qala yataljulaju fiha ila yaumil qiyamah. Itu yang Arabnya, cakap Melayu entah. Saya bukan tahu. Saya bukan mengerti yang Arab. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah redha kepada keduanya. Abdullah pun redha, Amr itu pun Allah redha juga ya. Huma radhiyallahu anhuma. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah keluar seorang laki-laki itu daripada orang yang beragama. Laki itu keluar daripada agama dahulu daripada agama kamu. Dia keluar daripada agama dulu dah, agama apa, Nasrani ke, agama Yahudi ke, apa saja dah. Agama yang dia dianuti masa itu.
dahulu daripada agama kamu. Jadi Islam. Itu Islam ini. Keluar laki-laki itu dengan pakaian yang bagus. Pakaian yang elok no. Bagus baginya. Hal keadaannya menunjuk ia akan sombongnya. Buat peteras. Artinya peteras betul apa? Kehalan ya. Ke hati. Itu peteras, buat peteras kan. Iaitu bongkak. Di atas muka bumi. Maka disuruh Allah Ta'ala akan bumi telan akan dia. Telan dia. Ada tak manusia-manusia telan bumi? Di antara siapa? Korun. Korun harta-harta yang ditelan di bumi ya. Dia telan laut ada siapa? Yang telan laut siapa? Fir'aun. Sombong dia tu. Dia tu umurnya 500 tahun lebih. Terus akan sakit pinggang. Terus akan sakit lutut. Sudah semua aku tak pernah. Udah 500 tahun lebih umurnya. Sudah semua aku tak pernah. Jadi dia merasakan diri itu istimewa. Handai aku ni kata. Orang lain semua ada sakit ini, sakit nyonyi. Aku apa hendak? Makin lama makin sehat, makin lama makin segar, makin lama makin berkuasa, makin lama makin elok. Sudahnya aku ni Tuhan agaknya. Sudah mengaku dirinya Tuhan. Lalu dia pun isyar. Qala ana rabbukumul a'la. Berkata dia, aku ni adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Siapa menentang? Dibunuh. Itu serangnya. Sombongnya. Itu sudahnya dia telan di laut. Ini mungkin juga bongkak atas muka bumi, maka disuruh Allah Ta'ala akan bumi telan akan dia. Maka bumi pun menjunjung sebagaimana perintah Tuhan itu. Ia pun lalu menelannya. Maka jadilah laki-laki tenggelam ia di dalam bumi. Atau sabdanya jadi ia terkapai-kapai, tak ada jalan turun. Tangan ada di atas lagi, terkapai-kapai. Mari ni tolong aku. Agak mana betul ya? Itu terkapai-kapai. Di dalam bumi hingga hari kiamat. Mati benda itu sampai hari kiamat kan? Belum lagi berlaku ni. Tapi kalau dekat hari kiamat tu berlaku lah. Bila tiap sangkala itu yang berlaku huru-hara yang dahsyat ya. Kata Abu Isa At-Tirmizi bermula hadis ini sahih. Apa itu sahih? Sah. Hadis betul-betul hadis dengan sahih ya. Masalah sombong pada perjalanan itu dimurka Allah. Kalau berjalan dengan sombong, murka Allah. Pakai baju baru, tudung baru, kain baru. Baru beli di Aiwa tu. Itu dalam tu sombong. Tinggi aja hidungnya. Itu berjalan dengan sombong tu. Dia murka Allah Ta'ala. Kalau Allah murka, tak lalu kita nahnya. Kalau orang murka tak apa. Kalau tuan-tuan dan perempuan marahkan saya, tak apa, lantaklah. Biar tak ada ajak lagi. Kalau saya datang Ustaz, dia benci dengan saya. Tak apa. Tapi kalau Allah marah macam diseksa di dunia lagi, diseksa Allah Ta'ala. Nak mati diseksa, dalam kubur diseksa, bangkit dalam kubur seksa, berjalan dalam kubur kepada masa diseksa, di pada masa kena seksa, meniti siratal mustaqim kena seksa. Itu kalau Allah murka. Jangan bagi Allah murka. Orang murka tak apa, habis tampur ya. Habis tampur tu, habis sakit-sakit gitu je lah. Ataupun habis banyak dibunuh. Dibunuh dah mati tak ada sakit dah. Demikianlah tersebut dalam hadis seperti yang datang ini atasnya hadis itu. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ta'azzam fi nafsihi aw ihtala fi
laqiya Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa alaihi qadban. Nah, diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, katanya, telah aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia. Nah, siapa membesar ia pada dirinya, yakni buat putras bongkok tu, atau buat sombong, ia dalam perjalanannya, saya jumpa ia akan Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Apa jumpanya? Pada halnya ia atas marah. Kalau dia marah kita, kalau Allah marah kita, dan murka, maka apabila murka Tuhan itu, saya tidak ada balasnya melainkan neraka. Kalau Allah marah, neraka lah. Neraka apa? Api. Lantainya api, dindingnya api, udaranya api, semua api neraka ya. Atapnya api, panas neraka. Itu neraka. Telah meriwayatkan akan hadis ini oleh At-Tabrani, rawi hadis, di dalam Al-Kabir, nama kitabnya Al-Kabir. Dan lafaz itu baginya dan segala rawinya, seperti cerita-ceritanya, riwayat-riwayatnya. Nah, rawi itu dibuat hujah orang dengan mereka itu, orang jadikan itu sebagai hujah. Nah, di dalam As-Sahih dan Al-Hakim dengan seumpamanya, dan katanya sahih. Ada ni hadis sahih, betul-betul hadis, bukan kata-kata ya. Memang hadis daripada Nabi betul. Tengok masalah 143. Orang sombong yang membuat putras, berarti bangkak, orang sombong yang bangkak, itu dapat kehinaan yang besar di negeri akhirat dan dapat seksa di padang mahsyar dan masuk neraka. Demikianlah beberapa hadis yang menunjukkan atas yang demikian itu. Satu daripadanya hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, an Amru ibni Shu'aib an abihi an jaddahi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusharul mutakabbaruna yaumal qiyamati amsala zarra fi suwarir rajali yakhshahumuz zulm min kulli makan. Artinya diriwayatkan daripada seorang daripada orang tabi'in, tabi'in apa? Tabi'in apa? Mengikut kepada tabi'in. Itu yang last sekali tu. Yang pertama Rasulullah. Lepas Rasulullah apa? Sahabat. Lepas sahabat tabi'in. Lepas tabi'in tabi'in. Tu. Dia nombor Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in. Empat generasi. Sekitar 300 tahun selepas Rasulullah ya. Yang paling baik zaman Rasulullah lah. Khairul quruni qarni, kata Nabi. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Itu 100 tahun zaman Rasulullah. Summa alladzina yalunahum, kemudian kurun yang mengiringi kurun aku. Berarti 100 tahun lepas itu. Yang selepas pada 100 tahun Rasulullah tu. Kebaik tu. Maknanya berapa tahun? 200 tahun. Summa alladzina yalunahum, kemudian kurun yang mengiringi kurun aku. Berarti 100 tahun lepas itu. Berapa tahun? 300 tahun. Kurun Rasulullah 1 tahun. Kurun lepas Rasulullah 1 tahun lagi. Kurun lepas itu 100 tahun lagi. 300 tahun. Itu kurun yang terbaik. Zaman itu panggil apa? Kuis berada pagi ini. Zaman itu panggil apa? Salafus Salih. Ingat tu, Salafus Salih. Berarti apa? Zaman dulu-dulu majoritinya orang-orang soleh belaka. Siapa soleh? Soleh belakang, majoritinya. Tak ada jumpa orang zina, tak ada jumpa orang tak semayang, tak ada jumpa orang apa. Orang nari-nari tak ada. Orang minum rokok tak ada masa tu. Kebanyakan majoriti yang soleh belakang.
Salafus soleh ni tuan-tuan dan perempuan, paling malas, paling tak guna, paling curut. Dia semayang sunat saja. Satu hari satu malam 150 rakaat. Ada yang 100 rakaat, itu dah malam tu. 1 rakaat tu malam. Nah, ya. Kita yang paling rajin berapa? Yang paling rajin berapa? Habis 10, 12. Tahun 20 rajin benar. Ini 100. Itu yang paling malas tu. Itu salafus soleh. Sebab sekarang ni dipanggil apa? Khalafut soleh. Bukan hak salaf ya, khalafut soleh. Zaman kemudian yang majoritinya jahat-jahat belaka. Itu namanya khalafut soleh. Khalaf at-soleh. Khalafut soleh. Jahat-jahat belaka. Nah, mana kami? Yang semayang ke yang nanggung oyong? Mana kami? Semayang kami? Ya ke? Puan-puan dia lah. Ni tengok seluruh tapah ni. Seluruh penduduk tapah termasuk orang kafir. Mana kami? Yang semayang ke yang nanggung oyong? Nanggung oyong lah kami. Nah, perempuan dia dah semayang. Mana lebih kami? Yang pakai purda ke yang terdedah? Terdedah. Mana lebih kami? Yang jahat ke yang berjihad dengan Allah? Yang jahat ke yang berjihad? Jahat. Mana kami? Yang warak ke yang wakrang? Itu namanya khalafut soleh ya. Khalaf at-soleh. Allah tu yang kemudian. Soleh itu yang jahat-jahat majoritinya. Khalaf. Lam fa. Fa tu tak ada sambung ya. Itu alif lam. To alif lam ha. Alif lam to alif lam ha. Khalafut soleh. HALAF betul? AT atau ATHO to ya? Bukan tal to. ATHO LITH Khalafut soleh. Nah, majoriti yang jahat-jahat belaka. Ini apa? Diriwayatkan daripada seorang daripada tabi'in. Namanya Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada neneknya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi khabar pada neneknya, neneknya khabar pada anaknya, anaknya khabar pada Amru bin Shu'aib tadi ya. Apa kata dia? Dia kumpul akan orang-orang yang sombong itu. Pada hari kiamat seumpama sebesar anak semut, bukan semutnya, sebesar anak semutnya. Pada rupa-rupa orang apa? Orang laki-laki. Orang laki-laki dikelubungi akan mereka itu oleh kehinaan. Ini mereka daripada tiap-tiap tempat, kiri kanan atas bawah. Ya, ekor pangkat atas bawah kiri kanan semua, depan belakang, ini belakang, daripada apa segenap pihak, mana-mana pun ini belakang. Fa yusaquna ila sijni fi jahannam yusamma yulasa ta'luhum narul Al-yari yusqawna min usarati ahli nari tinatil khayali tinatil khobali. Maka dihalau akan mereka itu masuk ke dalam neraka, di dalam neraka Jahannam. Nama neraka Jahannam. Neraka ada berapa semuanya? 7. Salah satu namanya Jahannam. Yang dinamakan penjara itu dengan
nama Bolas. Penjara itu namanya Bolas. Mengatasi akan mereka itu dan dihapusi oleh api daripada segala api neraka. Api neraka itu habis menghapusi api-api yang lain kan. Diberi minum akan mereka itu daripada perahan dari pati badan daripada ahli neraka itu. Udah bakar tu keluarkan danol tu, betul minum. Diberi minum akan mereka itu daripada perahan dan porsi badan daripada ahli neraka itu, daripada tanah-tanah dan danau. Itu danau tadi ya, ahli neraka. Danau tu air je daripada bangkai tu, itu nama danau. Bangkai tu kaya dah. Kalau ada bangkai kambing itu, biar itu ada kaya dah. Itu namanya danau. Wangi ke busuk? Punya lah busuk. Itu danau ya. Kemudian fayusaquna ila sijni fi jahannam yusamma yulasa ta'luhum narul anyari yusqawna man usarata ahli nar tinatil khabali. Udah ya, dah baca dulu, tak apalah. Maka dihalau akan mereka itu masuk ke dalam neraka, di dalam neraka Jahannam yang dinamakan penjara itu dengan nama Bulas, nama penjara Bulas. Mengatasi akan mereka itu dan dihapusi oleh api daripada segala api neraka itu. Diberi minum akan mereka itu daripada perahan dan pati itu kan pati UMNO POS. Pati tu apa? Air yang keluar daripada di perah tu namanya pati, macam santan ada pati lah. Tu pati tu tu. Daripada pati. Pati badan daripada ahli neraka. Iaitu daripada tanah dan danur ahli neraka itu. Dan kata Abu Musa bermula hadis ini hasan, lagi sahih, baik, lagi betul hadis ya. Dan satu hadis lagi yang menunjukkan siksa ke atas orang yang sombong itu, yaitu begini hadis an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fi jahannam wadiyan yuqalu lahu habhab haqqan ala Allah an yuskinahu kull jabbarin anid. Itu artinya diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi, mana tahulah ya, alaihi salam, namanya Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya bahwasanya dalam neraka Jahannam itu ada satu tanah. Satu tanah lembah tu rendah ke tinggi? Lembah tu rendah ke tinggi? Rendah itu lembahnya. Satu tanah lembah. Yang dinamakan dia dan dipanggil orang akan dia apa? Khabbah. Namanya Khabbah. Khabha, bukan Khabha. Patut atas Allah. Artinya nama Khabha itu patut kan Allah bagi nama. Patut atas Allah Taala bahawa mendiami akan dia akan tiap orang yang garang. Orang yang garang tu akan jumpa dengan Khabha sebenarnya. Garang benar. Nak nampu orang macam kerjanya. Nak nengkin aja kerjanya. Macam saya ngaji orang ni, nengkin aja kerjanya. Ya? Itu Khabha tu. Bahawa apa akan dia atas tiap orang yang garang, membesar diri, lagi degil apa? Tak mau menerima kebenaran. Itu degil. Orang suruh semayang tanda, orang suruh tutup aurat tanda, orang suruh jadi adil tanda. Itu degil.
Orang Perak degil kan? Satu kerajaan yang sama arti dengan degil apa? Dah seorang sekali. Biut. Nah, ya apa dia? Biut. B-I-U-T. Biut. Nah, ya orang Gajah tu tahu lah. Sampai orang Gajah tahu lah. Orang sini orang berkata tak tahu. Dia namanya biut. Telah meriwayat akan dia oleh Abu Ya'la dan At-Tabrani dan Al-Hakim. Kata Al-Hakim sahih al-isnad. Al-isnad itu apa urutan perawi itu seorang semua sahih belaka, betul baik belaka ya. Sanad yang mengeluarkan sanad dia kena isnad ya. Itu ada yang ke berapa tadi 41 ya. Akan datang kita baca ada yang 40 ya. Cukup sekarang itu untuk pagi ini. Cukup dah? Nak lagi? Nak lagi dah? Dah sudah setengah dekat dah. Nak habis satu kau dapat setengah ke satu boleh dah? Alright. Sebelum kita tutup, ada siapa-siapa nak komen? Komen dulu. Tak ada. Tak ada komen. Tak ada komen. Ada nak tanya? Sila. Saya mungkin ada dua ayat yang saya dengar, tapi saya tak rasa siapa yang mengeluarkan perkataan itu mengenai ilmu laduna ataupun laduni. Ilmu laduni. Laduni Bukan laduna, laduni. Artinya ilmu yang tak payah belajar. Datang dari Allah saja. Itu laduni. Kita Nabi dengan yang dia cerita dia mengelir air sungai Dia jumpa kapal berhenti, lepas dia robohkan kapal. Itu Ustaz Ismail yang cerita. Itu Nabi Khidir. Mereka Nabi Khidir. Itu ilmu laduni tu, ilmu dari Allah Ta'ala. Ya. Tapi bukan Ustaz yang cerita ni kan, dia Ustaz Ismail dah. Betul lah tu. Betul ya? Betul. Bukan laduna laduni. Dia apa min ladunna ilm. Min ladunna tu artinya berikanlah kami itu ilmu. Tapi ilmu tu dipanggil ilmu laduni. Min ladunna ilma. Itu kita minta oleh Allah bagi kepada kita ni ilmu yang tak payah belajar. Ladunna dalam Quran tu ladunna, tapi ilmunya namanya ilmu laduni. Perkataannya ladunna. Tu ladunna tu berilah tu minta ilmu tu. Kita minta tu ladunna ya. Yang kita minta tu ilmu apa? Laduni. Lagi? Habis? Lagi? 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 Dah 5 kali lagi tak ada ya? Tak ada lah. Sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal ladzi 'allamta